Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini PDPR murid tahun 5 mata pelajaran sains. Saya Cikgu Faridah akan mengulas sedikit tentang tajuk pengaratan. Anak-anak boleh lihat buku teks 100% di halaman 163 hingga akhir tajuk ini. Di mana dalam textbook kamu akan melihat beberapa objektif pembelajaran yang telah termaktub di dalam textbook kamu, seperti pertama, objek yang boleh berkarat. Objek yang boleh berkarat ialah objek yang dibuat daripada besi. Tajuk ini sangat mudah untuk kamu fahami, di mana objek-objek besi kalau dia telah berkarat, pertama dia memiliki warna perang keemasan. Warna perang keemasan ini jelas pada objek yang dibuat daripada besi. Contohnya tin susu yang dah lama terbiar, akhirnya kita dapat lihat tin itu berwarna perang kemerahan. Ciri yang kedua yang boleh kamu amati dari textbook kamu dan juga slide saya ni ialah permukaan yang kotor. Mempunyai permukaan yang kasar. Bukan kotor silap saya. Kasar. Contohnya pagar rumah kita. Purata pagar di rumah kita dibuat daripada besi. Jadi kalau kita tak jaga dia, kita akan dapat lihat jelas warna perang kemerahan tu. Menyebabkan permukaan yang kasar. Kasar ni macam mana kasar? Bukan cakap kasar. Kasar kalau kita sentuh terasa biji-biji, lepas tu nampak dia tak lalu kita nak sentuh. Yang ketiga, cirinya ialah rapuh. Rapuh di sini merujuk kepada satu benda yang kuat. Akhirnya besi. Kalau dia cantik, dia baru dibeli, pagar besi kita baru pasang, wow, berkilat cantik. Tapi dah kalau 5 tahun dipakai, tak dicat semula, kita boleh nampak warna keperangan yang ada di pagar kita tu akan mula rapuh. Pagar yang teguh tadi akan mula pecah. Nak kata pecah kaca. Ni rapuh. Kita guna istilah rapuh. Pernah tak makan biskut? Kalau biskut kita masuk mulut, rapuhnya. Itu masuk rapuh. Mudah patah. Okay. Lihat lagi. Objek yang dibuat daripada besi boleh berkarat. Kenapa? Itu satu soalan yang boleh kamu lihat di dalam textbook kamu, di mana sedikit eksperimen yang dibuat oleh rakan-rakan terdahulu. Objek yang berkarat ini boleh kamu lihat di muka surat 167. Apakah yang dapat dirumuskan daripada aktiviti ini? Jadi kamu baca dengan tenang aktiviti yang dibuat oleh rakan ataupun yang didedahkan di dalam textbook kamu. Mari uji. Objek yang berkarat. Awak tengok baik-baik. Dibuat dalam data yang diberi tu dalam bentuk jadual. Objek jarum, lidi sate, paku, penyeduh minuman, rod kaca. Jadi di situ kamu boleh teka mana yang akan berkarat.
Ya, sila jawablah. Jawab lisan pun tak apa, jangan conteng pada buku teks. Jawab cara lisan. Kemudian kamu bolehlah cuba apakah yang dapat dirumuskan daripada aktiviti ini. Mengapa? Nanti awak tengok, awak bacalah sekali lagi textbook itu. InsyaAllah perjumpaan PDPR pada hari minggu ini ada juga tahun 5 dah hadir ke sekolah. InsyaAllah cikgu sains kamu akan ulangi lagi lebih detail ya. Okay, buat masa ini awak lihat aja, awak baca dan lihat. Terutama sekali muka surat 168 dan 169. 168-69 ni memberi penyebab kenapa objek besi boleh berkarat. Faktornya ialah kehadiran air dan udara. Air dan udara ni sentiasa ada di dalam persekitaran kita. Contohnya kita kata kita tak biarkan gergaji kita duduk di dalam di bawah hujan. Tidak, tapi kenapa? Gergaji kita yang kita simpan di dalam rumah tergantung pun boleh berkarat. Inilah puncanya. Allah takdirkan ada wap air dalam udara. Udara tu sendiri ada banyak komponen, tapi kita untuk sekolah rendah ni kita lebih fokus kepada istilah kehadiran air dan udara. Okey, awak baca lagi textbook itu dan tengok eksperimen yang akan kamu buat. Okey. Kemudian kamu boleh lihat lagi beberapa aktiviti dalam textbook kamu memberi maklumat tentang cara mencegah pengaratan. Di sini saya ada sediakan lebih kurang 4 cara. Yang kalau kita tengok video-video yang disediakan oleh guru-guru sains lain pun, purata kita boleh ambil. Kita boleh buat nota bahawa cara mencegah pengaratan bolehlah kita pecahkan kepada 4 cara. 1, mempunyai objek, menyapu objek dengan minyak atau grease. Minyak kena minyak masak boleh. Grease dia pepejah cair lembut. Dia lembut je. Dia tak cair. Tetapi dia macam mana nak cakap grease? Nanti awak tanya ayah kamu, ada tak grease yang boleh mencegah pengaratan? Awak boleh tanya keluarga kamu. Minyak ni purata kita biasanya guna minyak masak. Ataupun kalau kita pergi ke bengkel kenderaan, bengkel-bengkel kereta, skru-skru biasanya direndam di dalam minyak. Ya? Kenapa? Kerana skru dibuat pada besi. Kalau disimpan ataupun direndam dalam minyak, itu merupakan cara mencegah pengaratan. Kalau orang tua-tua yang pernah guna gergaji, yang pernah guna cangkul, mesti dia akan sapu minyak pada gergaji itu. Sapu minyak masak tenang-tenang, baik-baik, sebab nak cegah pengaratan. Okey. Di rumah kita, pisau biasanya dibuat daripada besi. Tapi alhamdulillah tidak mudah berkarat. Kenapa? Tengok lagi cara yang kedua. Cara kedua, kita boleh pilih menyalut objek dengan lapisan bahan bukan karat. Contohnya hanger. Ini cikgu buat hanger baju tu. Hanger baju dibuat daripada besi tapi disalut dengan plastik. Ini maksudnya dibalut, disalut. Okey ya. Awak bacalah sikit lagi di textbook kamu tu, ada di situ. Ya, di mana cara mencegah
pengaratan tertera di muka surat 170. Tolong baca ya, tolong baca dan baca. Yang ketiga, cara mencegah pengaratan. Yang ketiga, kita pilih menyadur objek. Ya. Menyadur objek ada tertera di dalam textbook kamu. Baca penerangannya dan fahami. Kalau tak faham juga, jumpa di Hari PDPC. Sila datang ya, datang ke sekolah untuk ulang balik tajuk ini dengan lebih bermakna. Okey. Cara-cara mencegah pengaratan yang keempat ialah kita ambil mengecat objek. Jadi mengecat objek ni salah satu cara kita mencegah barang besi daripada berkarat. Mengecat, bukan semua benda besi boleh mengecat. Contohnya rantai basikal. Bolehkah kamu cat? Rantai basikal biasanya daripada besi. Bolehkah kita cat? Gergaji. Mata gergaji tu daripada besi. Boleh kita cat? Oh tidak. Kita tak akan mengecat rantai basikal ataupun gergaji ataupun mata pisau kita. Sebaliknya, cara yang terbaik ialah menyadur. Awak boleh faham dan awak boleh tengok lagi cara-cara mencegah pengaratan yang ada di persekitaran kamu. Bolehlah berbincang dengan ibu dan ayah. Macam mana sudu besi kamu ni tak berkarat? Tanyakan ibu dan ayah. Kalau tak tahu, boleh Google. Kalau tak tahu juga, tengok textbook lagi. Baca, fahamkan. Okey? Okay, sekarang kita pergi kepada kepentingan mencegah pengaratan. Aku rasa kepentingan mencegah pengaratan ni bolehlah kita ambil, kalau kita nak fikir banyak, tapi kita ambil yang besar saja. Iaitu lebih kurang ada 4 kelebihan bila kita mencegah pengaratan objek yang dibuat daripada besi. 1, objek menjadi selamat untuk digunakan. Selamat digunakan jika kita berjaya mencegah pengaratan. Contohnya sudu lah. Sudu yang ada kat rumah kita, garpu yang ada kat rumah kita, sudip besi yang ada, perkakas dapur yang dibuat daripada besi, purata tidak berkarat. Jadi selamat kita guna. Yang kedua, tahan lama dan tidak mudah rosak. Jadi bila tahan lama, itu menjimatkan kos. Tak perlu belilah berulang-ulang. Beli sekali tahan lama. Wow. Kecuali hilang. Okey, yang ketiga, menjimatkan kos penyelenggaraan. Biasanya kos penyelenggaraan ni melibatkan objek besi yang kata orang susah nak beli dengan nak dapatkan. Contohnya komponen kereta. Komponen kereta kebanyakannya, komponen kenderaan kebanyakannya dibuat daripada besi. Jadi dengan adanya konsep menyadur bahan besi, boleh memberi kepentingan mencegah pengaratan tu dalam bidang jimat kos penyelenggaraan. Okey. Kalau anda nak bincang tentang kos penyelenggaraan ni, cuba anda tengok basikal anda. Kalau anda jaga dengan baik, tak biarkan dia terdedah kepada air dan udara, anda kayuh basikal, kemudian bila dah selesai, simpan di tempat yang kering, insya-Allah basikal anda pun tahan lama. Bijak mengendalikan barang-barang besi
merujuk kepada mencegah pengaratan ataupun mencegah benda tu rosak cepat. Jadi maksudnya yang pertama sekali, jangan bagi bahan besi kita terdedah kepada air dan udara. Okey, yang keempat, kelihatan cantik. Objek besi yang baru kita beli dari kedai seperti paku. Wow. Tapi paku awak nak guna untuk apa ya? Biasanya tukang kayu lah guna paku ni. Jadi paku, skru, klik buaya, klik kertas tu, kebanyakannya berkilat, cantik. Kenapa? Kerana dia telah disadur. Dan yang kedua, kalau kita tengok barang-barang besi juga, ada yang boleh dicat. Contohnya pagar rumah kita lah. Pagar rumah kita raya tahun ini nak warna apa? Pilih warna. Cat baru. Cantik jadinya. Tahan lama. Cantik. Wow. Pandai kamu mengendalikannya. Okey. Baik ya. Baik, kita tengok lagi. Kalau kamu tak faham, kamu boleh bertanya semasa PDPC nanti ya. Okey, cuba baca dulu semua lebih kurang dalam 163 sampai 174. Ataupun kamu malas sangat, kamu rujuk kepada imbas kembali. Kalau imbas kembali tak faham, biasanya imbas kembali tu dia tak beri dalam bentuk gambar, dia beri nota sahaja. Kalau kamu tak faham juga imbas kembali, ulang balik 163 sampai 174. InsyaAllah. Tajuk ini mudah. Tajuk ini perlu dibaca. Faktanya simple sahaja, iaitu objek apa yang boleh berkarat? Objek yang dibuat daripada besi. Contohnya apa? Paku dan sebagainya. Okey, untuk mudah ingat lagi, cikgu ambil lirik video. Cikgu masukkan sekali, iaitu menyanyi sambil memahami apa kehendak lagu ini. Okey, kamu boleh buka link yang cikgu beri tu dan cuba dengar. InsyaAllah awak boleh faham lebih lagi. Okey ya, buka ya lagunya dan sama-sama nyanyi. Okey. Untuk pengukuhan yang lebih lagi, kamu boleh guna 100% buku teks. Saya tak guna buku kerja ya, saya guna buku teks sahaja. Jadi awak jawablah soalan 1 hingga 5 dalam buku teks. Di muka surat 175 dan 176. Kalau saya selalu suka anak murid saya salin soalan. Bila jawab, garis jawapan. Kemudian semak bersama-sama dengan cikgu pada hari